أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربانا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما نال رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما لانا رشيد الرائي إن عصفت رياح الظلم طوفانا حكيم حير الدنيا بسحر القول تبيانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله شباب الحق فانطلقوا من المحراب فرسانا وبالإسلام فامتثلوا هدى المختار عنوانا وسيروا بشروا الدنيا بأن الفجر قد بانا وسيروا بشروا الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sedang pendengar, penonton, ibu bapa yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita masih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dia, hidayah dia, dapat kita sama pada petang yang mulia ini dengan majlis ilmi atau ruangan rekan sunnati, iaitu sunnah Nabi SAW, untuk kita mempelajari hadis Nabi, mengaji hadis Nabi bersama, insya-Allah sama-sama kita boleh amal, kita boleh kenal daripada hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala,
yang wafat pada tahun ataupun meninggal dunia pada tahun yang ke-275 ataupun 279 Hijrah Islam. Maka alhamdulillah kita sambung pengajian kita daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi pada hari ini kita adalah kali yang ke-29 yang kita akan belajar kitab Syama'il Muhammadiyah ini, dan juga kita rasanya ada beberapa hari lagi lah, ataupun tak beberapa kali lagi lah yang kita akan tamat kitab ini insya-Allah bersama, yang mana kita hari ini kita akan ambil hadis dalam kitab ini, dua bab yang besar, iaitu bab yang ke-46 dan juga bab yang ke-47. Dan juga kita akan pada minggu depan bab 48 dan juga 49 dan juga 50, kerana dalam kitab ni dia ada semua tajuk-tajuknya, bilangan tajuk dia semua dalam kitab ni adalah lebih kurangnya 55 tajuk. Jadi insya-Allah kita letak berapa kali lagi insya-Allah boleh haji bulan puasa ni lah. Belum puasa, bulan Ramadan ini kita akan tamat daripada kitab ini, kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang himpun hadis-hadis Nabi yang sakut dengan peribadian Nabi, bukan kepaham Nabi, ataupun sifat akhlak Nabi SAW, dan juga hidup harian Nabi yang kita telah belajar belum daripada ni, yang lebih kurangnya 320 hadis dah kita belajarnya, yang mana kita akan sambung pada hari ini insya-Allah. Maka tajuk yang ke-40 ni, babu ma jaa fi firashi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ataupun tajuk yang ke-40 ni akan kita mengaji sama sakut dengan hafalan tidur Nabi. Hafalan tidur Nabi SAW. Nabi ni hafal dia, tempat tidur dia belah mana. Tempat tidur dia belah mana, dia hafal tempat tidur dia dengan kain jenis mana, rupa cara tidur dia belah mana, ataupun tempat yang firash ni boleh guna sama ada tempat duduk, hafal untuk duduk dan juga hafal untuk tidur. Itu dipanggilkan kata al-firash, hamparan yang kita hafalkan untuk kita duduk ataupun kita tidur. Untuk kita tidur. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu al-firash al-wathirah. Sebenarnya bagi Nabi tidak ada katil harga mahal-mahal yang seperti kita pada hari ini lah. Jadi kalau comelnya, indahnya comel, cantiknya kalau kita boleh belajar dulu tempat-tempat tidur Nabi, hafal-hafalan Nabi, Nabi tidur atas katil dia, Nabi hafalan dia belah mana, kita coba tengok dan juga kita pergi beli. Boleh ke tak kalau kita nak bersumpah dengan Nabi ni? Kita akan belajar sama pada hari ini. Kita boleh bagi tempat tidur kita yang kita telah tidur belum daripada ni, kita coba banding tengok dengan tempat tidur Nabi pada hari ini, dia sama ke tak dengan tempat tidur Nabi ni, ataupun kita lebih senang daripada Nabi, lebih tenang, lebih dalam masa kita tidur itu tu, kita tidur secara senang dan juga dalam ni lebih daripada tempat tidur Nabi SAW laginya belah mana. Jadi itu yang kita nak belajar pada hari ini. Jadi hadis yang akan kita baca dalam kitab Firash, yang sakut dengan babu Firash Rasulullah SAW, lebih kurangnya dua hadis saja. Dua hadis. Hadis yang nombor 328. Katanya Al-Imam At-Tirmidzi qala haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Ali bin Mushir an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. Hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Sama juga hadis ini riwayat oleh Al-Imam At-Tirmidzi sendiri dalam kitab Sunan dia. Jadi hadis yang pertama ini riwayat daripada isteri dia, iaitu Aisyah. Jadi isteri dia lah orang yang paling tahu sekalinya tempat tidur tu, kerana benda ini adalah benda yang sakut dalam rumah Nabi, orang panggil. Benda yang sakut, benda dalam rumah Nabi, iaitu sakut dengan tempat tidur Nabi. Tidak ada sahabat seorang mana yang lebih tahu mereka para isteri Nabi SAW. Jadi Aisyah radhiyallahu anha cerita kata adalah
hamparan tempat tidur Nabi SAW yang untuk beliau tidur tu. Yang untuk beliau tidur ataupun yang tempat sentiasa beliau tidur guna untuk tidur itu adalah daripada adamin. Adamin ni mana apa? Daripada kulit binatang, jildul madbur. Bilik hak orang panggil kata telah dibersihkan dah, cuci dah, cuci dah. Daripada orang panggil darah-darah binatang itu tu, jemur keringlah balah mana cuci dia syak dah tu. Dia juga ambil sabuk tamar tu, orang panggil sabuk tamar tu, kau masuk pergi bawah kulit itu, dia juga tidur. Sabuk tamar ya. Itu adalah tempat tidur Nabi SAW. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, hadis ni dia guna kata innama kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kalimah innama ni orang panggil min asalibi al-hasar. Menunjukkan kata orang panggil apa? Tetap ataupun orang panggil tetap beberapa perkara ataupun innama ni orang panggil tekir kata sentiasa Nabi balas ni. Makna kata tempat ataupun hamparan tempat tidur Nabi SAW bihadhihi sifah lam yakun bisifatin ukhra, bukan dengan tempat tidur yang lain, toto yang tebal, yang kita senang, yang kita tenang masa kita tidur. Dah. Ini adalah orang panggil kulit binatang yang telah dibersihkan, ambil sabuk, sabuk tamar, bubuh bawah tu Nabi tidur di atas itu. Ini adalah tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hakikat biasanya kita manusia ni tempat tidur ni kita pilih pada mana? Tempat tidur kita biasa kita pilih tempat tidur yang kita rasa kata alien, yang lebih lemah, yang lebih orang panggil lemuk. Tempat yang lemuk orang panggil tempat yang nuan untuk kita sedak tok belakang kita, ataupun aryah, tempat yang kita rasa kata tenang sekali. Kita sekarang tidur ini adalah untuk kita akhdhur rahah orang panggil, ambil rehat orang panggil. Maka kena tempat tidur tu kena aryah lah, kena sedak sungguh lah tidur tu. Tu dia. Tetapi inilah yang kita boleh tahu daripada hadis yang pertamanya, iaitu tempat tidur ataupun hamparan tidur Nabi SAW. Hadis yang kedua 329 daripada Ja'far bin Muhammad an abihi qal su'ilat Aisyah ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت من أدم حشوه من ليف وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته 4 ثنيات لكان أوطأ له فثنيناه له ب4 ثنيات فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة قالت قلنا هو فراشك إلا أنا ثنيناه ب4 ثنيات قلنا هو أوطأ لك قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطاعته صلاة الليلة لا إله إلا الله. Jadi hadis yang kedua ni seorang yang namanya Muhammad, dia cerita kata satu kali Aisyah isteri Nabi ni ramai lah. Isteri Nabi SAW ni ramai. Isteri Nabi SAW ni ramai. Jadi sahabat seorang ni dia tanya, dia seolah kata nak tahu kata tempat tidur Nabi ni rupa dia balah mana. Tempat tidur Nabi rupa dia balah mana untuk nak tahu. Dan juga dia tahu kata Nabi SAW tempat tidur dia bukan satu sahaja ataupun bukan satu rumah, satu tempat sahaja, kerana Nabi beristeri yang ramai. Ada isteri ramai lah. Maka dia pilih lah, orang panggil wakil ataupun tuan lah. Isteri Nabi tu dia pilih nak tanya Aisyah isteri Nabi dan juga Hafsah isteri Nabi juga. Jadi nak tengok kata di antara tempat tidur Nabi dalam rumah Aisyah isteri dia seorang yang pertama dengan tempat tidur dalam rumah isteri dia Hafsah ni sama ke tak? Serupa ke tak?
Nah, jadi tanya suilat Aisyah radhiyallahu anha, "Ma kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitika?" Nah, hei Aisyah, tolong cerita kata tempat hampara tidur Nabi dalam rumahmu ni, Aisyah. Nah, balah mana rupa dia Nabi tidur hapa dengan gapo nak tahunya. Maka Aisyah jawab kata, min adamin hashwuhu min lif. Supaya dengan jawapan tadi, daripada kulit. Kulit yang telah cuci jemur kering ke apa syak ada tu, ambil kabuk. Tamak itu tu, orang panggil apa? Sabuk tamak. Sabuk mohitan ni sabuknya. Ni sabuk tamak bubuh gidalai tu untuk Nabi tidur di atas dia. Ini jawapan yang pertama yang dapat daripada isteri yang pertama, iaitu Aisyah. Tanya kepada isteri yang kedua, iaitu Hafsah. Ma kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitika? Hei Hafsah, bagaimana kehamparan Nabi ataupun rupa tempat tidur Nabi ni buat dengan gapo? Nabi tidur balah mana dalam rumah, hapa dengan gapo? Maka Hafsah jawab kata, mishan, kain dari bulu. Kain mishan ni adalah kisaun yutakhadhu minas suf. Satu kain yang ada bulu. Ada bulu sedikit lah. Thinyataini fayana nathnihi thinyatain fayanamu. Kain yang lipat dua kali saja. Kain besar lipat tak, Nabi tidur. Allahu akbar. Itu tempat tidur Nabi. Mana kata Nabi tidur atas bumi, atas tanah ya. Hapa dengan kain yang lipat dua ya. Boleh ada kain besar lipat dua ya. Maka Nabi SAW tidur di atas dia. Falamma kana dhata lailatin, maka malam yang lain aku katakan, Hafsah ayat kata, kalau lipat kain jadi pada dua lipat kain, satu kain lipat dua kali saja. Lipat dua kali, lipat sekali masuk, sekali lagi. Boleh dipih lah. Maka Hafsah ayat kata, kalau lipat tambah lagi, daripada dua kali, lipat 4 kali. Rasanya kata kain tebal sikit, Nabi sedap tidur sikit, dia mikir pasal tu. Lakana awta'a lahu, lebih lemuk lagi lah bagi Nabi. Mana kata lemuk ni, mana kata sedap tidur lah. Kalau lipat 4 kali ni, kain satu kain ni, lipat 4 kali, akan tebal sikit, akan lemuk sedap tidur lagi, tak keras seperti mana lipat 2 kali lah. Kita telah cuba koyak tengok, kata kalau misalnya kita ada kain sarung misalnya, ataupun kain yang selimut, lipat 2 kali dia nipis. Kalau nipak kau banyak, dia kau tebal. Bawa kau tebal tu, dia kau lemuk, kau sedap tidur lagi. Kerana kalau nipak nipis, nipak sikit dia nipis. Bawa nipis tu dia kerah. Kerana sebab apa? Kerana sebab bawah tanah ataupun bumi di bawah tu. La ilaha illallah. Maka Hafsah lipat 4 kali lah, kali malam yang kedua tu. Falamma asbah, maka sampai pada waktu pagi, Nabi SAW bangun. Nabi tanya kepada Hafsah, ma farashtum liyal laylah? Semalam ni menghapa gapo kepada aku kan, wasapa tak biasa dia panggil. Belum daripada ningnya, tidur wasapa lemuk, wasapa keras sikit, tapi malam wasapa lemuk, wasapa sedap tidur, ralik sikit tidur. Seolah kata gitulah. Hafsah jawab kata, huwa firashuka. Ada gapo ni? Dia kata tak ada. Ya Rasulullah, kain hapa biasa tapi sekali ni beza sikitnya, aku lipat 4 kali. Dulu tu belum daripada ni lipat berapa kali? Lipat 2 kali lah. Tapi semalam ni aku lipat kain tu 4 kali. Tebal sikit. Allahu Akbar. Bi arba'i thiniyat. Qulna huwa awta'u laka. Kerana tu itu lebih lembut lagi bagimu ya Rasulullah, sedap tidur sikit lah. Wasa kata senang. Orang panggil taqwam hencai isteri yang ada pada suami dia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi jawab, rudduhu li halatihi al-ula. Klik lagi. Orang panggil tak salah. Lipat 4 kali, malam ni tak usah lipat 4 kali lah. Klik lagi lipat 2 kali semula. Tak usah lipat 4 kali lah. La ilaha illallah. Tu juga gambarnya. Fa innahu mana'atni wa ta'atuhu salati al-lailah. Allah. Kerana kalau lah lipat banyak, dia kau lemuk, kau sedap tidur ni wak wi kuralik. Tak khabar untuk nak bangun diri semalam, diri semaya malam kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kerana Nabi bimbang takut tidur senik, tak khabar pada waktu tengah malam untuk nak bangun diri qiyamul lail ataupun bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Sangat bezanya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni tak boleh. Nak tidur kena ada tempat tidur yang sedap. Yang orang panggil tahu yang lemuk, yang sedap tidur. Tak kerah, tak seh. Itu banding kita dengan tempat tidur ataupun syaraf tidur Nabi. Nabi tidur tak sewi tidur dengan secara tak khabar, susah nak khabar untuk mari tahajud. Kita tidur nak Senin, nak Tenang, nak lelak ataupun nak tidur dengan orang panggil lap senit tu dalam mes sehingganya kita tak khabar semaya. Itu adalah perbezaan kita dengan Nabi SAW. Hadis ni adalah hadis dia ada masalah sikit lah. Hadis dari sanad dia ini ada seorang penrawi yang namanya Abdullah bin Maimun, yang mana ulama hadis dia kata matrukul hadis. Matrukul hadis makna kata berat lah. Matrukul hadis makna kata Abdullah bin Maimun seorang ini telah tuhmah ni kata dikatakan dia adalah seorang yang suka cakap dusta, cakap bohong. Fal hadis dhaifun jiddan la yuhtajju bihi. Maka hadis ni kesimpulan dia adalah hadis yang lemah teruk. Tak boleh guna ataupun tak boleh nak ambil buat hujah ataupun buat dalil lah. Illa ma zakara an Aisyah fi jawabiha. Mereka jawab Aisyah sajalah, kerana jawab Aisyah tadi tu dia sama dengan hadis yang pertama kita baca tadi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kerana itu dia sama. Jadi jawab Hafsah tu kurang sahih lah, tidak boleh nak guna mana lah. Itu dia, kita tahu insya-Allah. Habis tajuk yang ke-46 bersangkut dengan tempat tidur Nabi SAW. Seterusnya 47, babu ma jaa fi tawadhu'i Rasulillah SAW. Bab ni kita akan bicara bersangkut dengan tawadhu' Nabi. Kita mari tengok atas tawadhu' Nabi ni balas mana dia. Rendah diri. Tawadhu' ni mana apa? Rendah diri orang panggil. Merendah diri, tak ada kata bangga, tak ada kata takabur, membesarkan diri, tak ada. Maka at-tawadhu' huwa layyinul janib, adalah di segi yang lemah lembut bagi Nabi SAW, sama ada dia tak angkatkan diri, merendahkan diri, ataupun muamalah dia, hubungan dia dengan orang lain ni tak ada kata lebih hebat ataupun biasa ya. Seolah kata dia adalah seorang yang biasa sahaja. Jadi hadis yang pertama 330. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatruni kama atratil nasara ibn Maryam innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan juga Imam Tirmizi sendiri dalam kitab Sunan dia adalah hadis yang sahih. Hadis ini daripada Abdullah bin Abbas, daripada Umar ibn Khattab. Dia kata, bersabda Nabi SAW, katanya, la tatruni, jangan kamu puji aku. Seperti mana tatruni orang panggil kata puji dengan secara lampau ataupun kenkop khid orang panggil, telajak khid. Telajak. Jangan puji Nabi telajak. Seperti mana telah puji telajak oleh orang-orang Nasara kepada Isa bin Maryam. Nabi Isa ibn Maryam adalah Rasul, adalah Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka puji. Puji siapakah setengah orang angkatkan Nabi Isa ini adalah Tuhan. Siapakah jadi Tuhan? Yang keduanya angkatkan siapakah jadi anak kepada Tuhan pula. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini adalah ghulu, bahasa Arab dia panggil. Ghulu mana kata lampau, telajak kek sungguh. Sebenarnya kalaulah kita tahu kata keduduk ke seorang Nabi, dia adalah hamba Allah Ta'ala, dia adalah putusan ataupun Rasulullah SAW, tak pasti ataupun kita tak pasti kena angkat ataupun puji, memujikan Nabi seorang mana pun telajak kek sehingganya sama dengan ketuhanan, sama dengan seolah kata dia di Tuhan. Tak boleh. Maka Nabi SAW kata, la tatruni, jangan kamu puji telajak kepada aku seperti mana telah pujikan orang Nasara kepada Nabi Isa bin Maryam.
Innama ana abdun, sesungguhnya aku ini, Nabi ayat, sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba yang biasa saja ya. Maka haraplah kamu kata Abdullah, Muhammad adalah Abdullah, Muhammad adalah hamba Allah Ta'ala, seorang hamba Allah Ta'ala, wa rasuluh, dan juga seorang rasul bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Maka dalam hadis ini menyata kata Nabi SAW larang, tak reda bagi orang yang nak memujikan diri Nabi itu dengan secara gulu. Sehingganya setengah orang tu royak kata sifat Nabi, seolah kata serupa dengan Tuhan. Ataupun setengah kumpulan melampau ataupun telajak dalam nak memujikan Nabi, nak bersalawat kepada Nabi, lebih banyak daripada siapa kena bangun diri, siapa kena ada genel, siapa kena berdecak selawat kepada Nabi SAW, siapa kena mikir lafal-lafal yang tidak bersahih daripada hadis-hadis Nabi SAW untuk menunjukkan kata mereka ni puji kepada Nabi, tapi adalah ghulu, telajak ke dalam nak memujikan Nabi SAW sehingganya terlupa daripada al-iqtida wal ittiba', nak ikut Nabi itu sunnah tak, hanya selawat puji-puji saja. Dan juga cara puji tak ada salah. Cara puji ibu bapa sedang pendengar penonton yang dikasihi sekalian, yang comel sekalinya kita membanyakkan salawat kepada Nabi. Dan juga cara bersalawat kepada Nabi tak payah kita pergi mikir kata kita nak salawat Nabi malah mana. Kita nak baca salawat Nabi ni, kita nak baca malah mana. Tak, kita tengok kata balah mana kata yang Nabi SAW allama sahabat, ajar sahabat salawat kepada dia balah mana, batulah. Nabi ajar dah kepada sahabat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baca lagi. Beberapa lafaz yang sahihnya daripada Nabi baca. Tak pasti kita kena Allahumma salli ala habibina wa syafi'in, tak pasti. Walaupun makna dia molek, tapi yang paling afdal, yang paling comel, eloknya kita mengaji atau mempelajari cara selawat seperti mana Nabi telah ajar kepada sahabat ridwanullahi alaihi jami'an. Hari ini kita sedang pendengar penonton, kita usaha nak usaha sahabat. Kita nak usaha nak usaha dengan Nabi, nak usaha dengan sahabat seperti mana Nabi ajar kepada sahabat. Kita tak usah serupa dengan orang lain. Kita tak usah nak serupa dengan Tok Baba, tak usah nak serupa dengan sesiapa dak. Sungguh. Hari ni kita insaf, kita khabar kata jangan. Jangan orang panggil kata orang kira kata biasa mana orang panggil kata kena kira banyak, nak ikut Nabi kira banyak tak. Kerana banyak perbuatan, banyak sunnah-sunnah Nabi SAW yang kita baca hadis dia, kita boleh amal selalu dah, ikut selalu dah. Dan juga kadang-kadang kita boleh tahu selalu dah kata ini adalah hadis yang sahih. Tak mesti kena hurai, kena takwil ke apa banyak. Kadang-kadang dalil yang sahih daripada hadis Nabi SAW cerak menyata, kita boleh ikut selalu dah. Tak kena takwil, kita tak kena tafsir begitu gini dah. Beberapa ayat sahaja yang kita pasti, beberapa dalil sahaja yang kita payah-payah sungguh, yang kita tak payah morak dia sungguh tu kita pasti kena tanya kepada ulama. Tapi hari ini adalah Nabi ajar bala mana, kita batu kat bala tu lah. Nabi ajar belum kita tidur, kita baca ayat kursi, kita bacakan surah Qul wallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, baca belum tidur. Tapi orang lain ajar suruh warga lain belum tidur, suruh baca selawat ataupun baca gapo 40 kali, 41 kali. Kita tahu hak mana. Cerak menyata dah kata Nabi suruh baca kursi, tak kena takwil gapo lagi, tak kena takwil gapo lah, boleh amal selalu dah. Setengah riwayat kata Nabi SAW royak pasal ning, ulama royak pasal ning, Nabi royak pergi belah kanan, ulama royak pergi belah ning, suruh turut ulama. Tak, kadang-kadang beberapa perkara cerak menyata dah kata Nabi SAW suruh pasal ning, suruh buat pasal ning, dan juga buat contoh pasal ning. Kena kita takwil gapo lagi, tak mesti kena takwil gapo dah. Cerak menyata dah. Ini benar yang kita kena pentingnya dalam kita nak mengikutkan Nabi SAW. Paumai yang pertama kita hari ini, kita kena kata kita nak usaha supaya dengan Nabi. Kita tengok contoh Nabi ajar kepada sahabat Allah mana, ikut contoh mereka lah. Hadis banyak yang riwayat daripada perkataan perbuatan sahabat-sahabat banyak.
Mengaji hadis Nabi SAW banyak. Ngaji hadis-hadis Nabi SAW banyak. Mengaji hadis-hadis daripada kitab yang telah disyarahkan oleh ulama. Kalau kita rasa kata, bahaya baca matan hadis saja, baca kitab syarah. Saya sendiri pun suka juga baca kitab syarah juga. Bukan kata ambil kitab Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmizi, hanya matan hadis saja, isi hadis saja. Tak, saya baca syarah ulama juga. Ulama syarah balah mana, hurai balah mana hadis tu, kita mengajar kepada ibu bapa pasal itulah. Tak ada nak tujuan nak mengenak ataupun nak mengsesatkan orang, tak, sikit habuk. Itu yang kita kena faham. Jangan kita kasih kepada Nabi secara gulu, melampau. Nabi tak say. Yang paling penting kalinya, selawat kepada Nabi banyak, belajar sunnah Nabi banyak, amal dengan dia. Kalau comel-comelnya, mengaji hadis dengan ulama. Bukan kata ikut ulama selalu dah, 100% dah. Mengaji hadis dengan ulama, kita boleh apa? Satunya kita boleh tahu hadis, boleh kenal hadis tu. Yang dua, kita boleh faham kata hadis ni yang kena faham sungguh, ulama dia atibar balama balatulah. Sebenarnya ulama pasti kena ikut. Kalau Nabi pergi belah kanan, ulama kena pergi belah kanan bersama dengan Nabi SAW. Kerana ulama adalah warasatul anbiya, lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dia boleh ilmu daripada Nabi asal. Habis itu ilmu yang pertama bagi ulama kena Quran, kena ambil hadis, kena faham. Fiqh melalui faham dalil daripada Quran dan juga daripada sunnah Nabi SAW. Kita pergi terus lagi daripada hadis kepada hadis yang ke-331. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna imra'atan ja'at ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu inna li ilayka hajatan faqala ijlisi fi ayyi tariqil madinah syi'ti ajlisu ilayka. Hadis riwayat Abu Dawud. Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang dhaif, tapi hadis ni ada satu jalan lagi yang riwayatkan oleh Imam Muslim dari kitab sahih dia. Jadi hadis ni boleh guna. Seorang perempuan mari cari Nabi. Seorang perempuan mari cari Nabi SAW dan juga dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ni mari carimu ada hajat. Ada benar, dia panggil, atau ada benar minta nak tolong lah. Maka Nabi SAW kata, makcik, kalau ada masalah apa, ada hajat ke apa, nak berjumpa dengan saya ni, duduklah. Pilih dah tempat mana-mana dalam Madinah ni, jalan mana-mana Madinah ni, pilih tempat duduk, aku akan pergi duduk nak dengar apa hajat daripada makcik. Allah. Apa dia yang kita dapat daripada hadis ni? Satunya, Nabi tawaduk. Tawaduk Nabi yang sudi nak dengar hajat bagi orang perempuan ni. Yang keduanya, Nabi tinggal. Bukan kata Nabi kata, makcik nak mari minta hajat, minta pertolongan. Nanti saya nak pilih bilik percuma VIP ke tempat duduk yang mulia. Tak. Kerana Nabi adalah pemimpin tak. Nabi kata, kalau gitu, sini tak apa, pergi jalan apa, sini tak apa, sini apa. Yang kata Nabi SAW, mai lihat, ti naik diamond. Tempat yang susah, yang tidak ada, tak mesti kena jadi tempat VIP, Nabi boleh. Allahu Akbar. Ini adalah Nabi SAW. Hadis seterusnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريضة ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظة على حمار مختوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. 5 perkara dalam hadis ni. Yang pertamanya, Anas cerita khadim Nabi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu cerita khadim Nabi, khunrab cai Nabi SAW cerita kata, adalah Nabi ni sentiasa pergi ziarah orang sakit. Ziarah sakit, punam pergi ziarah orang sakit. Allah, contoh teladan yang baik. Kita jadi tok imam, kita jadi pemimpin, kita jadi bos di barisan, kita jadi ketua di barisan di pak kerja, kita jadi sesiapa yang menjadi orang yang paling tinggi daripada orang yang kita nak pergi ziarah ni, pergi ziarahlah orang yang duduk bawah kita. Nabi SAW menziarah sahabat yang uzur, yang sakit, Nabi pergi ziarah sentiasa. Wa yashhadu al-janaiz, Nabi ikut mayat sampai kepada kubur. Bukan kata jadi punam, jadi pemimpin, jadi orang berdebat dah. Mayat saja cukup lah, apa? Kena bergaduh pergi ke datai, kena bergaduh pergi situ-situ.
Nabi SAW adalah pemimpin yang paling sibuk lebih daripada kita. Nabi SAW semayang mayat sudah, Nabi ikut mayat sampai kepada kubur. Ni yang kedua. Yang ketiganya Nabi naik kuda, naik kenderaan, orang panggil, naik pahana daripada binatang hema biasa, ya, tak naik kuda, tak naik utah ke mahadak lah. Sentiasalah. Makna kata kan di sini mana kata sentiasa sunyai, sunma. Nabi SAW bukan kata tak ada langsung Nabi naik utad. Ada, tapi kebanyakan Nabi ni naik hema. Hema ni Allah terhina dah. Kalau banding binatang yang jadi kenderaan ni, unta lebih baik lagi, dan juga kuda lah bagi lebih VIP lah bagi Nabi. Munasabah dengan Nabi lah, patut dengan Nabi lah. Tapi Nabi guna himar saja. Yang ketiga. Yang keempatnya, wa yujibu da'watul abdi. Kalaulah orang yang mengajak yang menyuruh, yang mengajakkan Nabi adalah saya. Tat, orang biasa ya. Tat. Allahu Akbar. Dia buat makan dengan apa? Orang itu adalah orang yang jadi tat, tapi dia pada Nabi, ya Rasulullah, mari makan mahku. Yujib. Allah tak pilih tak Nabi. Nabi terima. Boleh pergi. La ilaha illallah. Wa kana yawma Bani Quraidah. Yang kelimanya, hari yang Nabi SAW pergi gepong. Pergi mengkalahkan Bani Quraidah, orang Yahudi ni. Nabi naik di atas kuda. Kuda yang tamak jerak yang orang panggil tamil leaf. Jerak yang buat daripada sabuk jerak dia. Jerak hema Nabi. Nak hema, dan hema tu tali jerak dia itu dengan sabuk tamar biasa ya. Allahu Akbar. Ini adalah Rasul ummah. Ini adalah Rasul bagi umat Islam ni. Itu ayat kata tawadhu Nabi SAW. Kita lagi nya. 333 hadis 333 daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubz asy-sya'ir wal ihalah as-sanikhati fayujib. ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يكفها حتى مات. Hadis riwayat Imam Ahmad wa isnaduhu dhaif linqita'. Hadis ni adalah hadis dari riwayat oleh Imam Ahmad, tapi sanad putus sikit kerana dalam sanad ini Al-A'mash ambil hadis ni daripada Anas bin Malik, tapi ulama hadis menyebutkan kata A'mash ataupun Sulaiman bin Mahran, seorang ulama hadis yang mati pada tahun 128 Hijrah, tak biasa dia jumpa dengan Anas bin Malik. Tak ada jumpa dua orang yang lam yasma' min Anas. Tapi hadis yang sama ni ada riwayat pada jalan yang lain yang dicatatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih dia daripada jalan Qatadah. Jadi anak murid Anas ni dua orang dalam cerita tulan ni. Satunya jalan Qatadah, yang keduanya jalan ini Al-A'mash. Jadi jalan Ahmash dhaif, jalan Qatadah riwayat oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih dia adalah jalan yang sahih. Makna kata cerita ni adalah cerita yang sahih. Cerita yang sahih. Jadi Nabi SAW ni ada orang ajak dia pergi makan roti tamada lah, roti khubzus syair ni orang panggil roti yang bukan roti sedap sangat lah. Yang bukan roti sedap sangat. Ajak mari. Makan apa? Mari dia makan apa? Makan roti tamada. Yang lebih makan ya. Roti yang lebih makan. Wal ihalah. Orang panggil apa? Orang panggil apa ihalah di sini ni? Dahan yattakhidh idaman. Ganung ataupun gapo gitu, lemak yang lama dah. Yang mana sebut di sini kata syai'un min at-taghayyuri min fi at-ta'mi war-ra'ihah bisabab tulil muks. Lemak ni telah tukar dah rasa dia. Dan juga telah ada bau dah. Kerana sebab dia lama dah orang panggil. Tapi seorang sahabat mengajakkan Nabi SAW mari makan dua perkara ni di rumah dia. Nabi buat pada mana? Fayujib. Terima. Tak ada tolak apa sikit apa. La ilaha illallah, tawadhu Nabi. Walaqad kana lahu dir'un, dan juga yang keduanya adalah bagi Nabi ni biasa ada baju besi yang telah digadaikan kepada orang al-Yahud. Jadi baju besi ni
hak Nabi ni buat daripada besi, maka Nabi SAW beli ganung ishrina sa'an, maka Nabi tidak ada duit nak bayar. Setengah riwayat kata 30 sa', tak ada duit nak bayar, maka Nabi ambil baju besi dia gadai kepada seorang Yahudi yang namanya Abu Syaham al-Yahudi. Maka Nabi SAW gadan baju besi dia itu tu, sehingganya selepas daripada tu Nabi tidak ada duit, tidak ada wang nak pergi ambil klik, tak ada. Sehingganya Nabi SAW meninggal dunia ataupun wafat. Allah, makna kata baju besi tu duduk dengan orang Yahudi sehingga Nabi matilah. Daripada hari itunya Nabi gada kepada orang Yahudi. Nabi tidak ada duit nak pergi gada. Ambil klik orang panggil, nak ambil gada klik. Daripada orang Yahudi sehingganya meninggal dunia Nabi SAW. La ilaha illallah. Kita dengan Nabi kita lebih susah ke Nabi SAW lebih susah. Hadis yang seterusnya 334 an Anas bin Malik qala hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahlin rathin wa alaihi qatifah la tusawi arba'ata darahim faqala Allahumma ij'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ah. Jadi hadis ning daripada Anas, Nabi SAW satu kali pergi buat haji, maka naik di atas kenderaan, tak sebut kenderaan apa di sini, boleh ada untanya al-ba'ir. Tapi hamparan dia daripada hamparan buruk dah. Hampar di atas ataupun plano lah, tempat duduk dia buruk benar dah. Wa alaihi qatifah, serta dengan di atas tubuh badan Nabi itu ada kain selimut yang harga murah-murah, yang buruk. Yang mana sahabat riwayat kata harga dia itu tak lebih daripada 4 dirham ya. Mana kata harga murah benar lah. Allahu Akbar. Maka apabila Nabi sampai kepada miqat, Nabi niat dan juga Nabi berdoa, Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ah. Ya Allah, aku nak mintalah hajiku sekali ini adalah haji yang tidak ada riak dan juga tidak ada sejenis untuk nak buat untuk nak dimasyhur, nak diketahui oleh manusia orang lain. Tak. Mana kata Nabi nak minta ikhlas lah, minta taufik dan juga minta ikhlas, dan juga tidak ada bersyirik lah. Tak saya ada riak, tak saya ada syirik. Riak ni adalah syirik kecil yang Nabi SAW minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini nak kata tawaduk Nabi, naik di atas unta ataupun kain dia, tak ada lah kita hari ni Allah pergi umrah dengan kereta api, pergi dengan kapal terbang, tak ada kata gapo, tapi nak kata kita ingat. Habis tu bermusafir kita, sama ada musafir jenis beribadat, kita pergi buat umrah, kita pergi buat haji, pergi ngatuk seh mana-mana pun, kalaulah ada masa mana-mana tengah-tengah perjalanan kita, 14 hari 2 minggu kita pergi buat umrah, kita pergi buat haji, ada tempat mana-mana yang susah, jangan mengepek lah. Jangan mengepek. Ni kita pun senang banyak dah. Kita pergi buat umrah pada hari ni, kita pergi buat haji pada hari ni, tempat duduk, hotel, room-room yang kita duduk lebih senang daripada Nabi SAW. Tapi hari ni kadang-kadang keikhlasan lebih kurang daripada Nabi. Apabila kita senang daripada Nabi hari ni, nak kapan tuban, nak kata bah lah, nak kata sedap-sedap lah, haparan lemak tak kata sedap-sedap duduk tu, kadang-kadang keikhlasan kita lebih kurang daripada Nabi. Nabi sangat jaga keikhlasan dia, lebih-lebih dari beribadah haji. Kerana kena guna orang yang banyak, Nabi SAW bermusafir daripada Madinah lagi buat umrah di Mekah ni, perjalanan bukan dekat lah. Nabi minta doa, ya Allah, wilah taufik keikhlasan kepada aku. Tapi hari ni kita tunjuk ibadat kita pula kepada seluruh orang dunia boleh tahu. Buku ramal lah, duduk di airport lah, duduk dekat Kaabah lah, duduk tawaf bla-bla lah, duduk video, duduk live shoot lah. Ini semuanya orang panggil benda yang boleh nak mengurangkan keikhlasan kita dalam kita nak menunaikan ibadat umrah dan juga ibadat haji. Jadi kadang-kadang kita pada hari ni at-taswir orang panggil ukur amal. Duduk semayang lah Allah, duduk dekat Kaabah lah, kita tangan tolong wiyak sign buku amal, ukur amal. Macam-macam yang kita nak tunjuk ibadat kita yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak nafi kata dia boleh nak mengurangkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu kita kena jaga. Senang-senang kita kena jaga ikhlas banyak lah.
susah-susah Nabi jaga keikhlasan dalam buat ibadat haji lagi. Nah, hadis yang ke seterusnya 335, an Anas bin Malik qala lam yakun syakhsun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahatihi lidzalik. Hadis ni daripada Anas. Dia cerita kata tidak ada seorang mana yang sangat dikasihi oleh para sahabat. Sahabat tak ada. Seorang mana yang dikasihi, mereka Nabi cakap. Apabila mereka jumpa Nabi, tak ada mereka bangun berdiri. Jumpa Nabi mari, Faizal berdiri untuk hormat kepada Nabi, dah. Untuk hormat kepada Nabi SAW tak ada. Kerana apa? Kerana mereka tahu lima ya'lamun. Kerana mereka tahu kata itu adalah benar yang Nabi SAW benci ataupun tidak suka sekali. Allah muh kita hari ni lah. Pasal mana? Pasal mari belakang, mari duduk depan. Kisi buat IP orang panggil. Susah. Mari belakang, mari duduk depan. Tulis nama pula. Ini tempat duduk pia-pia. Allahu Akbar. Nabi tak. Nabi SAW mari tak. Tempat duduk mana luar, hak lebih-lebih tinggal akhir sekali, mari belakang, kalau duduk belakang. Tawadha'u Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Maka mana kata kan yun khawrub tak ada dalam Islam. Dalilnya ambil daripada hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam kitab Sunan dia. Ya, dalam kitab Sunan dia. Semakin mana kita kasih kepada sesiapa pun tak pasti kena bangun berdiri. Tak mesti. Nabi ni dah best sekali dah. Patut kita hormat sekali dah. Tapi Nabi tak suka, Nabi tak berkenan untuk kita bangunkan orang panggil hormat kepada dia. Kita pergi hadis yang seterusnya. Hadis yang seterusnya daripada Anas lagi, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law uhdiya ilayya qura'un laqabiltu walau du'itu alaihi la'ajabtu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunan dia. Nabi riwayat kata kalaulah ada orang buat betih kaki kambing beri hadiah kepada aku. Kalaulah ada orang mari hadiah kaki kambing kepada aku, la qabiltu, nescaya aku akan terima. Kalaulah aku diajak untuk pergi makan kaki kambing di rumah dia, la ajabtu, aku akan pergi. Ni yang kata tawaduk Nabi lah. Hari ni kita kalau kita balas mana kalau orang ajak pergi makan kaki kambing. Kalau isi kambing pergi juga. Bila pula tu hari ni makan gula kambing per kali tu. Lebih-lebih hari musim nikah lah, akikah lah, pakak ada anak belakang lah. Ni COVID hilang dah. Boleh pergi belakang, boleh makan kambing. Tapi ni kaki kambing. Bukan betih kambing, kaki kambing orang panggil. La ilaha illallah. Hari ni, mana? Kalaulah ada orang mengajak kita pergi makan kaki ayam, kita kena pergi kedai. Kita boleh terima kedai kalau ada sahabat kita ajak pergi makan kaki ayam di rumah. Boleh terima kedai. Nabi ni kaki kambing. Ayat boleh ada kurang manalah masa Nabi SAW tu. Tapi nak kata di sininya Nabi SAW boleh terima apa sahaja yang dihadiah kepada dia tawadhu'an minhu SAW, menunjukkan tawadhu' Nabi SAW. Hadis seterusnya daripada Jabir radhiyallahu anhu qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa birakibi baghrin wala barzaunin. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan juga Imam Tirmizi, adalah hadis yang sahih. Satu kali Jabir kata, Nabi mari syai aku dengan jalan kaki. Tak ada naik kuda, tak ada naik baral. Baral ni orang panggil tolak kapma apa sumpan tu mari jadi anak baral orang panggil. Orang panggil apa apa saya tak ingat dah. Dan juga birzaunin. Birzaunin ni kenderaan gapo-gapo lah. Unta ke kuda ke, tak ada. Nak yang kata Nabi mari cari dia dengan keadaan berjalan kaki. Allah. Dan Nabi ni kalau kiranya orang jadi rasul pemimpin, tapi tak ada lah kenderaan yang VIP, nak pergi ziarah sesiapa, kena naik unta yang hebat-hebat, tak. Jalan kaki saja. Pemimpin yang boleh jadi contoh kepada kita. Lagi-laginya, hadis 339, an Yusuf bin Abdullah bin Salam qala sammani Rasulullah SAW Yusuf
wa aq'adani fi hijrihi wa masaha ala ra'si. Jadi Yusuf ni, Yusuf bin Abdullah bin Salam, dia cerita kata Rasulullah SAW ni letak nama kepada aku Yusuf. Dan juga satu kali Nabi biasa ambil aku ni, tak tahi bawah dia, dan juga sabuh kepala aku. Allah, mubarak. Mubaraklah kepada Yusuf lah. Habis itu kita kalau ada anak, bolehlah kita nak letakkan nama anak kita Yusuf. Dan juga Nabi SAW gosok kepala budak-budak yang baru beranak, menunjukkan kata Nabi ni sangat lemah lembut dan juga tawaduk Nabi, yang boleh nak main, boleh nak merendahkan diri untuk nak sapuh kepala, gosok kepala orang yang jadi budak yang baru beranak. Hadis seterusnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW hajja ala rahlin rathin wa qatifah. كنا نرى ثمنها 4 دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. Sama dengan hadis sebelum daripada ni, dia kata Nabi ni naik kuda, naik kenderaan yang hafal kain buruk-buruk serta dengan baju sejuk dia itu tu, yang mana baju sejuk itu tu fak sahabat yang kata, fak kami sekir-sekir kata harga dia sangat murah, tak lebih daripada 4 dirham saja. Maka apabila sampai kepada miqat, Nabi berdoa, niat, orang panggil niat buat umrah ataupun haji, labbaika hajjatin, labbaika bihajjatin la sum'ata fiha wala riya. Hadis seterusnya an Anas bin Malik. Masya-Allah, banyak sungguh hadis Anas. Terima kasih kepada Anas qadi Nabi yang sudi mengapa hadis Nabi dan juga riwayat kepada kita. Anas bin Malik, anna rajulan khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqarraba minhu tharidan alaihi dubba. Satu orang lelaki yang buat kerja jahit baju, ajak Nabi pergi makan nasi rumah dia. La ilaha illallah. Ajak Nabi pergi makan nasi rumah dia, Nabi terima ke tak? Ajak. Terima pergi makan nasi rumah dia. Allah. Letakkan tharid. Letakkan tharid. Orang panggil tharid ni, orang panggil roti yang cicah gula, roti biasa cicah gula, dan juga dubba ni buah labu. Letak ide Nabi makan. Fakana Rasulullah Nabi dalam ide Nabi ada roti cicah gula dan juga dubba buah labu dalam tu. Yang pertama sekali yang Nabi mula ambil, ya'khudhu dubba wa kana yuhibbud dubba. Nabi ambil buah labu makan. Dan juga adalah Nabi SAW sangat suka kepada buah labu. Nabi suka makan buah labu. Kita kena suka ratik lah. Kerana Nabi suka makan buah labu ni, kalau tak suka tak wahai yang kacau. Bukan kata benda yang wajib sangat lah. Benda yang wajib sangat. Itu makanan Nabi. Nabi boleh makan belaka, boleh terima belaka. Yang kata pergi makan kawan, dan dia kata, buah labu yang hakik kepada kita. Jangan. Nabi SAW tak mengepek, tak pilih makanan apa yang sahabat mengakit hidangan Nabi makan, Nabi makan belaka. Hadis yang terakhir kita pada hari ini, hadis yang terakhir kita pada hari ini, iaitu hadis yang ke-342. An Amrata qalat qila li Aisyah radhiyallahu anha madza kana ya'malu Rasulullah SAW fi baitihi. Qalat kana basharan min al-bashar yafli thawbahu wa yahlubu syatahu wa yakhdumu nafsahu. Allahu akbar. Riwayat Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Jadi orang tanya kepada Aisyah lah, kata Nabi duduk dalam rumah, Nabi buat berapa weh ya Aisyah? Nabi duduk dalam rumah buat berapa? Dengan tok laki belaka. Orang yang telah menikah, ada isteri, ada anak, tok laki belaka, dengar hadis ni belaka. Manakala orang yang belum nikah, orang yang duk cari isteri nak menikah, masa depan nak ada bini, tolong tengok Nabi ni dia jadi suami balas mana untuk kita boleh tiru contoh jadi suami seperti Nabi ni. Aisyah jawab kata, kana basyaran minal bashar. Nabi ni manusia biasa ya. Manusia biasa kena buat apa? Begitulah Nabi pun buat begitulah. Allahu akbar. Yang pertamanya, Nabi SAW yafli thawbahu, ambil baju sendiri. Baju duk mana nak pakai, Nabi gimik. Hari ni kita kalau ada isteri suruh biar bini tu lagi gimik star baju duk mana, dek gimik baju star, adik gimik baju star, umi gimik baju star, suruh bini. Tak ada salah. Tapi kita kena geti katik
untuk gimmick baju sendiri dalam mari kena tahu kata tempat baju kita, biasanya tempat baju kita tu terletak di mana dalam rumah sehingga kita boleh orang panggil taftishuhu wa tafaqquduhu, boleh gimmick diri. Boleh gimmick diri. Tu dia. Wa yahlubu syatahu. Dia juga mungkin kata baju tadi bukan kata Nabi SAW ambil sendiri dah. Nabi buat sebersih diri pula. Ni kena gitulah. Hari ni kita yang ibu bapa yang dengar melalui live Facebook, yang dengar melalui stesen radio, yang kita boleh ngaji syamak ilmu di Muhammadiyah pada hari ni, suami ni kan. Yang pertama kali suami ni, kalau hari ni kita cuba ambil hadis ni, pergi amal selalu dah malam ni. Lipat baju sendiri, basuh baju sendiri, sipai baju sendiri, lipat baju sendiri, masa nak ambil pun ambil baju sendiri, dan juga baju kalau kena gosok pergi semaya Jumaat atau pergi maya di masjid, gosok sendiri, cuba gosok sendiri. We isteri kita selepas daripada ni kejut sekali kata, jadi apa ni habis hari ni kan buat diri belakang ni sakut dengan pakaian ni. Kita boleh beri jawab kepada isteri kita, kita mengaji hadis Syama'il Muhammadiyah hari ni, kita boleh amal dengan hadis ni. Nabi SAW baju pakaian dia cara sendiri. Bukan kata harap serah lepas hayung kepada isteri belakang, tak. Wanita hari ni tak. Orang nak basuh baju sendiri, nak gosok baju dia. Malah bening. Macam-macam halu dah. Tak. Basuh baju sendiri, lipat baju sendiri, jemur baju sendiri, bukan halah kebening. Tak. Turut Nabi SAW. Jangan tuduh kata takut bening. Kalau tuduh orang biasa ni takut bening, makna kata boleh jadi kita seolah-olah kata kita tuduh kata Nabi SAW takut bening juga. Tak. Nabi adalah suami yang paling tawaduk kepada isteri dia. Walaupun suami dia lebih daripada isteri pun nampak pemimpin, tapi kadang-kadang kita kena geti atik tolong khija dalam keluarga kita, kena geti atik. Tu yang pertamanya. Keduanya, Nabi SAW perah tusu kambing dia sendiri. Tak ada suruh redak, tak ada suruh khadir dia. Dia ada khadir, Anas bin Malik khadir dia. Ataupun nak suruh anak saudara dia, ataupun nak suruh isteri dia, tak. Dia guna tangan dia sendiri. Yadduhu, tangan dia yang sangat mulia untuk nak perah tusu kambing, keluar daripada kambing itu. Dan juga yang terakhir sendiri, wa yakhdumu nafsahu. Nabi ni buat sendiri, ataupun orang panggil khidmat diri sendiri. Gapo yang boleh buat diri, tak kena suruh orang buat. Fa idza ihtaja syai'an qama. Apabila nak satu perkara, bangun diri, pergi cari diri, tak kena suruh orang lain. Wa hadha kulluhu min kamali tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Semua ini adalah sempurna tawaduk Nabi yang paling sempurna sekali, yang telah dibuat contoh kepada kita, hai sekalian lelaki, hai sekalian orang Islam, umat Islam belaka. Tirulah syata, cara meredah diri, cara yang buat baik kepada isteri dia. Nabi lah adalah orang yang paling baik sekali yang muamalat, buat hubungan dengan isteri dia, muamalat dengan isteri dia. Khairukum li ahlik wa ana khairukum li ahli. Nabi kata, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam keluarga. Kita buat baik kepada keluarga kita belah mana, itulah adalah orang yang paling baik. Dan juga ingatlah kata dalam keluarga aku ini, akulah orang yang paling baik dari segi muamalat, tolong khija isteri, tolong khija dalam rumah isteri aku semua. Nabi ada bini banyak. Kita isteri sore ni malah lipat baju, malah tolong khija isteri dah. Kalau malah nak lipat baju, malah nak tolong khija isteri, jangan duk sebutlah nak bini 2-3. Jangan. Jangan. Kerana Nabi SAW tak biasa tinggal daripada khija untuk nak menolongkan isteri dia yang ramai-ramai itu, tolong belaka. Ini adalah sifat suami dan juga sifat ataupun tawaduk Nabi SAW yang ada untuk jadi contoh kepada kita. Maka kita cukup sekadar ni pada hari ini dengan masa yang lebih kurangnya 1 jam bermula insya-Allah. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardahu. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى